Assalamualaikum, bersama kami daripada Diploma Perusahaan Haji dan Umrah semester 3. Kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Fasiadana binti Arif, nombor kad matrik DHU 20202557. yang kedua, Saya Muhammad Irfanul Hakim bin Luqman, DHU 20202465. yang ketiga, Saya Muhammad Fajidin bin Abdi, DHU 20202482. yang keempat, Hai, saya Muhammad Aiman bin Siswandi, nombor matriks DHU 20202546. dan saya sendiri Faradillah binti Mansur, nombor kad matrik DHU 2020255575. Kami dari kelas DHU 3A. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur ke atas hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga baginda, para sahabat dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu hukum halal dan haram? Hukum halal ialah sesuatu perkara dan sebagainya yang diizinkan dan dibolehkan dalam Islam. Manakala hukum haram pula ialah sesuatu perkara dan sebagainya yang dilarang dan berdosa dalam Islam. Maka dalam Islam, jika ingin mengadakan sesuatu pertandingan, kita perlulah mengelakkan sesuatu pertandingan tersebut daripada perkara yang berdosa seperti zina dan lain-lain. Jadi, seorang umat Islam, kita perlulah mengetahui hukum hakam dalam Islam. Jadi itu dari saya. Pertandingan diertikan sebagai perihal bertanding, manakala hukum pertandingan adalah harus jika hadiah itu datang daripada pihak ketiga yang tidak menyertai pertandingan, dan juga yuran yang dibayar oleh peserta hanya digunakan untuk kepentingan diri mereka sendiri, seperti makan, minum dan kos pengurusan yang lain. Para fuqaha telah bersepakat bahawa perjudian adalah haram di dalam Islam. Asas kepada pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sembahyang. Maka berhentilah kamu daripada mengerjakan pekerjaan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Para fuqaha pula tidak memberikan definisi yang langsung dan jelas mengenai perjudian. Ciri utama perjudian adalah seperti berikut. Yang pertama adalah apabila adanya pertaruhan yang dikeluarkan oleh semua peserta. Pertaruhan inilah yang akan dijadikan ganjaran bagi sesiapa yang memenangi pertandingan tersebut. Yang kedua ialah setiap orang yang menyertai pertandingan tidak akan terlepas dengan dua kebarangkalian, iaitu sama ada mendapat keuntungan ataupun kerugian. Jika ia mendapat keuntungan apabila memenangkan suatu pertandingan kerana dia akan mengawal semua pertaruhan peserta-peserta lain. Jika kalah, dia akan menanggung kerugian kerana hilangnya wang pertaruhan yang dikeluarkan olehnya. Saya akan menerangkan tentang definisi pertandingan Al-Musabaqah. Pertandingan mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud perlawanan atau peraduan dalam permainan dan lain-lain lagi. Bagi hukum pertandingan dan perlawanan yang tidak mengenakan sebarang bayaran adalah harus mengikut jumhur ulama'. Dalil umum Nabi Muhammad SAW juga pernah menganjurkan pertandingan bersama sahabat-sahabatnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya ialah Nabi Muhammad SAW
berlumba dengan kuda yang telah dilatih dari Al-Hafiyah sehingga Sayyidatul Wada', iaitu nama tempat yang terletak di Madinah. Dan baginda berlumba dengan kuda yang belum dilatih dari Sayyidatul Wada' ke Masjid Bani Zuraik, dan Ibnu Omar antara salah seorang yang turut berlumba. Riwayat Al-Bukhari 420 dan Muslim 1870. Assalamualaikum, saya Aiman. Saya ingin memberikan beberapa dalil dan juga hadis yang berkaitan dengan tajuk kami. Yang pertama, Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran yang menceritakan berkenaan perihal judi. Surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kesemuanya kotor dan keji, ianya dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada harusnya pertandingan adalah seperti berikut. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata, Nabi SAW telah mempertandingkan antara dua kuda muamarah dan antara kuda yang bukan muamarah dari Athaniyah ke Masjid Zuraik. Konteks perjudian yang terkandung di dalamnya ialah pertaruhan, adu nasib serta menzalimi antara satu pihak dan menguntungkan satu pihak yang lain. Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab beliau menyatakan, tetapi sekiranya hadiah tersebut ataupun benda pertaruhannya dikeluarkan dari kedua-duanya sekali, dan mereka yang bertaruh dengan syarat siapa yang menang antara keduanya, maka dia berhak mengambil kedua-duanya, iaitu taruhan. Maka jelaslah, ini merupakan perjudian yang diharamkan oleh Islam. Hai, bersama saya lagi, Aiman. Seterusnya, saya ingin menerangkan beberapa modus operandi. Seharusnya, perkara ini diteliti dan adalah dicadangkan perkara-perkara berikut untuk menghindarkan perjudian di dalam pertandingan, seperti pihak yang tidak mengeluarkan tajahan bersama-sama mengambil bahagian di dalam sesuatu pertandingan. Jadi, peserta ini diistilahkan oleh kebanyakan ulama sebagai muhalil. Para fuqaha, muhalil ini hendaklah mempunyai kekuatan yang seimbang dengan peserta-peserta yang lain. Yang kedua pula ialah, apabila muhalil menang, maka dia berhak untuk mengambil semua hadiah yang dikeluarkan oleh peserta-peserta yang lain. Risikonya di sini hanyalah antara kemampuan untuk menang dan mengaut keuntungan, ataupun beliau kalah dan tidak menanggung apa-apa kerugian kerana dia bukanlah penaja hadiah. Yang ketiga, apabila penaja hadiah yang menang, maka pendapat sebahagian fuqaha Maliki yang menyatakan bahawa dia tidak berhak untuk mengambil hadiah tersebut. Assalamualaikum, bersama saya Diana akan menyambungkan sedikit lagi tentang modus operandi. Seterusnya boleh dilakukan jika diadakan secara berulang, iaitu pihak penaja yang berhasrat untuk mendapatkan hadiah tersebut menyediakan sesuatu dalam berbentuk pusingan kerana dia bukan memiliki hadiah tersebut, sedangkan dia menyimpan untuk tempoh tertentu sebelum dipulangkan kepada penganjur. Yang kelima ialah pendapat Al-Mawardi, mengharuskan penyedia seorang sahaja di kalangan beratus orang peserta. Faedahnya memberi galakan kepada peserta untuk meningkatkan kemahiran bagi menentang seseorang yang handal atau untuk menarik minat jago tersebut agar mengambil bahagian. Jika syarat yang ketiga tidak dipenuhi, kewujudan muhalil hanyalah sebagai helah untuk menghalalkan perjudian yang diharamkan. Jika benarkan, maka pengeluaran beberapa nombor secara percuma kepada beberapa individu akan menjadikan keseluruhan perjudian loteri halal. Dan yang terakhir pula, perlu ada ketulusan dalam penganjuran pertandingan. Sumber hadiah perlulah jelas dan hadiah itu sendiri perlu dimaklumi berbentuknya atau diketahui spesifiknya. Al-Musabaqah atau dikenali sebagai pertandingan yang berasaskan bayaran atau hadiah fuqaha yang berbeza pendapat. Hadiah pertandingan ditaja oleh kerajaan atau orang lain. Ia tidak mengambil wang atau yuran dari peserta. Contohnya, sekiranya kamu berdua bertanding, aku akan berikan kamu hadiah. Atau, hadiah ditaja oleh salah seorang peserta yang bertanding. Contohnya,
Marilah bertanding bersamaku. Sekiranya kamu menang, aku akan memberikan kamu hadiah. Dan sekiranya kamu kalah, kamu tidak perlu memberikanku hadiah. Kesemua peserta membayar pernyataan dan bayaran itu akan dijadikan hadiah kepada pemenang. Di dalamnya mengandungi unsur-unsur yang diharamkan iaitu al-maisir yang bermaksud perjudian dan selebihnya diharuskan syarak. Ciri ini sama seperti ciri yang ketiga, namun terdapat muhalil iaitu orang yang tidak dikenakan bayaran dan muhalil itu diberikan hadiah yang serupa dengan peserta lain sekiranya ia menang. Assalamualaikum. Jadi, kami mencari pelbagai sumber rujukan. Yang pertama, ini. Yang kedua, ini. Yang ketiga, ini. Dan yang terakhir, ini. Kesimpulannya, pertandingan asas adalah harus, tetapi yang berasaskan hadiah dan wang. Penyertaan pihak penganjur mesti mengelakkan daripada melakukan penipuan, pertaruhan, eksploitasi dan pembaziran. Serta pertandingan mestilah tidak menguntungkan sebelah pihak dan menzalimi pihak yang lain. Wang penyertaan juga tidak dijadikan hadiah bagi sesuatu pertandingan melainkan mengikut panduan yang ditetapkan syarak. Oleh itu, penganjur seharusnya berhati-hati dalam menganjurkan sesuatu pertandingan dalam menggunakan wang pernyataan serta mendapat khidmat nasihat daripada pihak yang berautoriti. Manakala, peserta juga mesti meneliti terma dan syarat sesuatu pertandingan. Ini bertujuan untuk mengelak daripada melakukan sesuatu perkara yang dilarang syarak. Kami ingin mengakhiri video kami Dengan mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dan rakan-rakan. Serta kami ingin memohon maaf Sekiranya ada salah silap dari segi tutur kata dan perbuatan, Sekian, terima kasih.